Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Oh, tiada air? Bagaimana ingin mengambil wuduk? InsyaAllah Islam ada jalan untuk menyelesaikannya. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini video Pendidikan Islam tingkatan 2. Dalam bidang fiqah kita akan mempelajari tayamum dengan debu suci. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, standard pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui maksud dan dalil tayamum, mengetahui sebab diharuskan tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, sunat tayamum. Kita akan mengetahui perkara-perkara yang membatalkan tayamum dan hikmah disyariatkan tayamum. Semoga semua pelajar dapat memberi perhatian. Maha suci Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Tayamum dari segi bahasa iaitu melakukan sesuatu dengan tujuan. Kalau maksud tayamum dari segi istilah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Subhanallah. Baiklah anak-anak sekalian, dalil berkaitan dengan tayamum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiz أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Yang bermaksud, dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan, kamu tidak mendapat air untuk wuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah iaitu debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, seterusnya kita lihat apakah sebab yang diharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air atau tidak cukup keperluan lain seperti untuk dimakan atau diminum. Sebab yang kedua, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan, seperti kawasan sejuk yang melampau seperti kawasan Antartika. Seterusnya, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Apabila terkena air, mungkin penyakit semakin teruk. Yang terakhir, air berada pada tempat yang terlalu jauh, mungkin amat menyukarkan. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, di antara syarat-syarat tayamum, yang pertama, perlu mencari air selepas masuk waktu solat. Syarat tayamum seterusnya ialah menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang berada di mana-mana anggota badan atau pakaian perlulah dibersihkan terlebih dahulu. Tayamum yang ketiga, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung ataupun kapur. Syarat tayamum yang keempat, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Syarat yang terakhir, hendaklah telah masuk waktu solat. Subhanallah.
Baiklah, mari kita ketahui rukun tayamum, iaitu perkara yang wajib ada dalam kita bertayamum. Yang pertama, niat. Rukun yang kedua pula ialah menyapu debu tanah ke muka. Rukun tayamum yang ketiga, menyapu debu tanah ke tangan. Dan rukun yang terakhir, tertib. Baiklah, mari kita ketahui sunat-sunat tayamum. Sunat tayamum yang pertama ialah membaca basmalah, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Sunat tayamum yang ketiga, menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua tangan. Yang keempat, mendahulukan sebelah atas muka. Sunat tayamum yang kelima, melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Yang seterusnya, mendahulukan tangan sebelah kanan. Sunat tayamum yang seterusnya, melebihkan sedikit sapuan hingga ke pertengahan lengan. Seterusnya, berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Yang terakhir, iaitu berdoa. Doanya adalah sama seperti selepas kita mengambil wuduk. Subhanallah. Baiklah, mari kita ketahui perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum yang pertama ialah semua perkara yang membatalkan wuduk. Seperti keluar sesuatu dari kubul dan dubur atau bersentuhan kulit antara ajnabi tanpa berlapik. Perkara yang membatalkan tayamum seterusnya, ada air sebelum solat dimulakan dan boleh menggunakan air semula seperti sembuh daripada penyakit yang menghalang penggunaan air. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita ketahui hikmah disyariatkan tayamum. Sebagai umat Islam, kita dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa-apa jua keadaan. Hikmah disyariatkan tayamum kedua, umat Islam dapat menunjukkan kasih sayang Allah kerana memberi keringanan untuk melakukan ibadah dalam apa-apa jua keadaan. Terusnya, sebagai umat Islam, kita dapat memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana antara tujuan tayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak atau lambat sembuh. Hikmah yang seterusnya, umat Islam dapat menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk. Baiklah, mari kita lihat amali cara pelaksanaan tayamum dilakukan. Tayamum perlu menggunakan debu tanah yang suci yang tidak bercampur dengan benda-benda lain seperti tepung ataupun kapur. Cara-cara bertayamum yang pertama, membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, membaca niat di dalam hati. Lafaz niat nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Amali ini hanya menggunakan bedak sebagai contoh.
Yang seterusnya, menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua-dua belah tangan. Seterusnya, menyapu debu tanah ke muka. Mendahulukan sebelah atas muka, melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Seterusnya, merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah dan menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua-dua belah tangan. Perbuatan ini untuk melaksanakan rukun tayamum yang kedua, iaitu menyapu debu tanah ke tangan. Caranya, menyapu debu tanah ke tangan, mendahulukan tangan sebelah kanan dan melebihkan sedikit sapuan sehingga pertengahan lengan. Tayamum hendaklah berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Dan yang terakhir, berdoa dengan doa seperti selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Alhamdulillah, diingatkan sekali lagi rukun tayamum, iaitu niat, menyapu debu tanah ke muka, menyapu debu tanah ke tangan dan tertib. Manakala perkara-perkara sunat menyempurnakan tayamum. Semoga apa yang telah diperjelaskan memberi kefahaman kepada semua. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.